اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تكن فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. Sadaqallahul azim. Dan segolongan yang lain dari orang-orang yang tidak turut berperang ditempuhkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah, sama ada ia mengazabkan mereka ataupun ia menerima taubat mereka. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan di antara orang-orang munafik juga ialah orang-orang yang membina masjid dengan tujuan membahayakan keselamatan orang-orang Islam dan menguatkan keingkaran mereka sendiri serta memecah belahkan perpaduan orang-orang yang beriman dan juga dijadikan tempat intipan bagi orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sebelum itu. Dan apabila tujuan mereka yang buruk itu ketara, mereka akan bersumpah dengan berkata, tidaklah yang kami kehendaki dengan mendirikan masjid ini melainkan untuk kebaikan semata-mata. Padahal Allah menyaksikan bahawa sesungguhnya mereka adalah orang yang berdusta. Jangan engkau sembahyang di masjid itu selama-lamanya, kerana sesungguhnya masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad, yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya, sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, mensucikan dirinya. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Maka adakah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di atas dasar takwa kepada Allah dan untuk mencari keredaan Allah itu lebih baik? Ataukah orang yang membangunkan masjid yang didirikannya di tepi jurang yang hampir runtuh, lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkan ke dalam api neraka? Lalu runtuhlah ia dengan yang membangunkannya ke dalam api neraka. Dan ingatlah, Allah tidak akan memberi hidayah petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Keruntuhan masjid yang dibina oleh mereka yang munafik itu sentiasa menjadi penyakit syak dan keluh kesah lebih daripada yang sedia ada dalam hati mereka.
dan tidak akan habis kecuali apabila hati mereka hancur luluh dalam tanah. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Masih lagi kita berada dalam penafsir surah Taubah. Surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-11. Pada ayat yang ke-106 sehinggalah ayat 110. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat-ayat yang kita bacakan ini tentang golongan dan kelompok yang tidak menyertai peperangan Tabuk, iaitu perang terakhir Nabi SAW. Dan juga baginda SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang kelompok munafikin yang telah membina Masjid Dirar, masjid pemecah belah, yang bertujuan untuk mengumpulkan golongan munafikin bagi memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan mereka meminta Nabi SAW merasmikannya dengan sumpah palsu bahawa masjid ini dibina dengan tujuan untuk orang-orang sakit, orang lemah, dan juga untuk mendekatkan orang-orang yang jauh kerana masalah cuaca, hujan, panas dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala memerintahkan supaya Nabi SAW tidak membangunkan atau tidak merasmikan masjid ini, tidak bersembahyang padanya. Dan Allah menjelaskan kelebihan masjid yang utama, itu Masjid Quba. Kerana Masjid Dirar dibina bersebelah Masjid Quba untuk menunjukkan kemuliaan Masjid Quba dan kemuliaan orang yang membinanya. Dan pujian Allah Ta'ala kepada mereka, kerana mereka kelompok yang suka menyucikan diri mereka, zahir dan batin. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bagaimana perintah untuk meruntuhkan Masjid Dirar yang menjadi suatu igawan buruk kepada golongan munafikin yang didedahkan pembohongan dan penipuan mereka dan juga perancangan mereka untuk menjatuhkan Islam daripada dalam. Ini kesimpulan daripada ayat-ayat yang kita baca bermula 110 sehingga 106. Ayat 106 bila Allah menyebut wa akharun, dan ada lagi golongan murjauna li amrillah, yang mengharapkan urusan Allah atau yang mengharapkan, yang menunggu perintah Allah. Imma yu'adzibuhum, sama ada Allah mengazabkan mereka, wa imma yatubu alaihim, atau Allah menerima taubat mereka. Berhubung dengan ayat ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dimaksudkan dengan ayat ini wa akharun, dan satu kelompok lagi, iaitu 3 orang sahabat yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Yang mereka ini tidak tahu apa yang perlu mereka lakukan. Pada sebelum ini kita telah menyebut golongan yang tidak menyertai peperangan Tabuk ini terbahagi kepada 3 golongan. Yang pertama, golongan munafikun. Mereka dengan pelbagai alasan mereka, maka Allah tidak mengampuni mereka. Dan Allah Ta'ala memerintahkan supaya orang beriman jangan mempedulikan mereka, jangan mempercayai sumpah palsu mereka, kerana mereka akan diazab oleh Allah. Yang kedua ialah golongan yang bertaubat kepada Allah kerana mereka tidak pergi peperangan Tabuk, iaitu yang dipimpin oleh Abu Lubabah, yang telah kita ceritakan semalam. Dan kerana penyesalannya, maka dia dengan beberapa orang sahabat yang lain mengikat dirinya di tiang masjid dan tidak mahu dibebaskan, melainkan baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri yang membebaskannya. Maka Rasulullah berkata, aku tak akan bebaskan sehingga turun wahyu. Maka turun wahyu yang kita bacakan sebelum ini, itu pengampunan Allah kepada Abu Lubabah radhiyallahu taala anhu bersama dengan teman-temannya, yang akhirnya telah menebus kesilapannya dengan mengeluarkan seluruh hartanya, mensedekahkannya pada jalan Allah sebagai satu kafarah. Namun Nabi SAW tidak mau menerimanya, melainkan sesudah turunnya wahyu. Maka turun wahyu memerintahkan Nabi SAW untuk mengambil dermanya, itu diambil 1/3. Maka golongan yang dipimpin oleh Abu Lubabah yang tidak pergi peperangan Tabuk diampunkan oleh Allah. Tapi ada segolongan lagi. Segolongan lagi ini ialah 3 orang sahabat
Yang mereka tak buat macam Abu Lubabah, ikat diri kat tiang masjid dan mengeluarkan harta. Mereka golongan yang tak tahu nak buat apa. Mereka bukan orang munafik. Mereka orang yang mengharapkan keampunan Allah dan menyesal kerana tidak pergi berperang. Tidak menyertai Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Mereka ialah Murarah bin Rabi', Ka'ab bin Malik dan Hilal bin Umayyah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka terpinga-pinga, menunggu dan menanti apa yang patut mereka lakukan. Maka Nabi SAW memanggil mereka. Panggil seorang-seorang. Untuk bertanyakan apa sebab mereka tidak menyertai peperangan Tabuk. Lalu ketiga-tiga ini bercakap benar dan mengatakan mereka ini ialah golongan yang cuai, yang lalai dan malas. Mereka tak pergi perang bukan kerana sifat munafik, tapi kerana malas. Kerana mereka suka bersenang-senang dengan cuaca yang panas untuk berada di rumah. Dan bersenang-senang pada musim panas ini bagi memetik buah-buahan mereka. Ini buah-buah kurma. Mereka bukan macam orang munafik yang beri alasan macam-macam. Mereka orang yang cakap terang-terang, kami malas. Kami ditipu dengan diri kami sendiri. Maka Rasulullah tersenyum kepada tiga-tiga ini. Kata Rasulullah, kenapa kamu tak berbohong macam orang munafik? Berilah alasan sakit perut ke, garuk ke, sakit buah pinggang ke. Beri alasan. Berilah alasan nak periksa SPM ke. Berilah alasan-alasan yang biasa orang beri alasan. Kata mereka, ya Rasulullah, kalau kami beri alasan, Allah tahu. Allah tahu kami bohong. Dan Allah pasti akan memberitahumu. Maka kami mengambil sikap untuk bercakap benar. Dan benarnya telah menyelamatkannya. Maka kata Rasulullah SAW, pergi kamu. Sehingga Allah turunkan perintah. Maka ketiga-tiga sahabat ini menanti dengan penuh debaran. Apakah Allah mengampuni mereka? Atau Allah akan mengazab mereka? Maka satu persatu perintah. Yang pertama, Rasulullah melarang orang Islam duduk dengan mereka. Dan bercakap dengan mereka. Tak benar bercakap. Sehingga para sahabat, ketiga-tiga sahabat ini malu untuk ke masjid Nabi. Iaitu Murarah dan juga Hilal. Tapi Ka'ab bin Malik pergi. Dia pergi, dia beri salam, tak ada orang jawab. Tak ada orang jawab. Dan tak ada orang beri salam pada dia. Dan ketika mana dia cuba duduk di belakang Rasulullah supaya Nabi, baginda sallallahu alaihi wasallam bila solat, habis Nabi memberi salam, Nabi akan paling belakang. Maka dia berada pada arah, kalau Nabi paling nampak dia. Ketika mana Rasulullah paling nampak dia, Nabi alih pandangan. Maka rasa tekanan di dada Ka'ab bin Malik. Kemudian turun perintah kedua. Supaya isteri-isteri mereka meninggalkan mereka. Lalu mereka datang jumpa Rasulullah lalu berkata, apakah ini maksud cerai? Nabi kata bukan. Isteri kamu kena pulaukan. Melainkan seorang sahabat bernama Hilal bin Umayyah sebab dia ni sakit. Kedua-dua isteri telah pulang ke rumah mak ayah mereka dengan memula suami mereka atas perintah Rasulullah. Dan Ka'ab bin Malik sendiri berkata pada isterinya, pulang ke rumah mak kamu. Kerana Rasulullah melarang kamu bercakap dengan aku. Peringkat yang kedua. Adapun Hilal bin Umayyah, isteri datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, Hilal ni banyak sakit. Dia sakit banyak, kadang-kadang kena jaga, kena bagi obat, sekian, begitu, begini. Kata Rasulullah boleh, tapi jangan bersembang ni. Memang straight je, bagi obat senyap. Ini hukuman kedua yang diperintahkan. Dan yang ketiga, dipanjangkan pemulauan itu sehinggalah 50 hari. Mereka dihukum selama 50 hari orang Islam jangan bercakap dengan mereka. Jangan duduk dengan mereka. Jangan beri salam pada mereka. Jangan jawab salam mereka. Bahkan isteri pun jangan layan mereka. Isteri pun tak dibenarkan layan mereka. Dan mereka berada dalam keadaan berharap. Menunggu apakah Allah ampun. Ataupun Allah Ta'ala mengazab mereka. Maka Allah Ta'ala menyebut satu kelompok ini. Supaya kita mengetahui bahawa ada perkara ataupun memang ada dalam kehidupan kita ini, kita seperti menunggu-nunggu keputusan Allah. Ada yang dah tahu. Ada yang tahu baik ataupun tahu tak baik. Ada yang masih menanti supaya kita berharapkan yang baik-baik. Umat Islam ketika mana berhadapan dengan peristiwa ini, sebahagian mereka berkata, halaku idza lam yunzilillah ta'ala lahum udhran. Mereka akan binasa semuanya
bila Allah tak maafkan mereka. Ini satu kelompok orang Islam. Satu kelompok lagi berkata, asallahu an yaghfira lahum, semoga Allah mengampuni mereka. Artinya orang Islam yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya memulau mereka. Maka sebagian berkata, habis dah dia ni. Kalau Allah tak ampunkan dia, ni 3 orang semua habis. Neraka lah dia. Maka sekelompok lagi kata, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia. Sebab kalau Abu Lubabah, dia dah tunjuk kesungguhan taubat. Dengan cara memberikan harta dan ikat. Dia sendiri hukum. Menghukum dirinya. Manakala 3 sahabat ni pula, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak macam Abu Lubabah, dia cuma menunggu. Maka Allah menghukum dia, Nabi SAW menghukum dia dengan tidak bercakap sehingga turun perintah Allah, apakah Allah ampun atau tidak. Yang berkesudahan Allah Ta'ala mengampuni ketiga-tiga mereka yang akan disebut pada ayat yang berikutnya. Tapi di sini Allah nak menyebut, wa akharuna murjauna li amrillah. Di kalangan orang beriman mesti ada perasaan takut dan harap dalam urusan mereka. Hatta kita tuan-tuan dalam ayat ini, kita sendiri pun bila kita melakukan amal soleh, kita perlu ada 2 sifat ini. Sifat takut dan sifat harap. Kita takut Allah tak terima. Dan kita harap Allah terima. Kita takut kita akan dimasukkan, dihumbangkan dalam neraka. Dan kita harap Allah masukkan kita dalam syurga. Sifat ini perlu ada pada orang beriman. Sebagaimana yang ada kepada sahabat bernama Murarah, Ka'ab dan Hilal. Yang ini sepatut pada yang ada pada orang beriman. Walaupun kisah atau ayat ini turun berkait dengan golongan yang tak pergi perang. Kerana menyalahi perintah Nabi SAW. Tetapi para ulama menyatakan ayat ini juga menjadi renungan kepada orang beriman. Sebagai satu hikmah ilahiyah bagi setengah-setengah keadaan orang beriman. Supaya mereka sentiasa berada dalam sifat mengharap, sifat takut, sifat gerun, sifat gentar. Umpamanya, tuan-tuan sekalian, kalau ada orang tu buat dosa banyak. Lepas tu dia bertaubat. Dan kita bila taubat, kita tak tahu Allah terima atau tidak. Maka bila kita ada perasaan, bila kita ada suatu keadaan di mana barangkali Allah Ta'ala akan hukum aku sebab dosa aku banyak. Lalu ketakutan itu akan menjadi satu momentum untuk kita terus berada pada tempat kita dan tidak kembali pada tempat maksiat. Dan sifat harap kita pula, moga Allah ampun. Supaya kita terus melakukan amal ibadat. Maka ini antara sifat atau antara pengajaran yang perlu ada, yang perlu dipahami oleh orang beriman. Baik, sesudah Allah menyebut tentang secara sempurna kelompok yang tidak pergi berperang dan bagaimana kesudahan ketiga-tiga kelompok. Adapun orang munafikin dah ada hukumannya. Adapun yang sudah bertaubat pada Allah, Allah sudah terima taubat. Adapun yang 3 orang lagi, Allah menggantungkan jawapan. Sehingga mereka terpaksa menunggu dalam tempoh 50 hari. Sehingga turun ayat yang mengampunkan mereka. Dek wasangka mereka, wasangka baik mereka pada Allah. Dek kerana penyesalan mereka. Bahkan ia menjadi pengajaran yang paling bermakna kepada semua orang beriman. Zaman Nabi SAW, bukan pada zaman kita. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang suatu lagi episod, kejahatan orang munafikin. Kejahatan mereka yang banyak, kalau dalam surah At-Taubah ini, antara kejahatan utama mereka, bagaimana peranan mereka dalam perang Tabuk. Dalam perang Tabuk, peranan mereka yang tak pergi perang, yang beri alasan yang koman-koman, yang remeh-temeh, yang menghina orang Islam yang bersedekah. Yang sedekah banyak, dia kata riak. Yang sedekah sikit, bukan cukup sikit. Dan mereka yang menghasut orang Islam, mereka yang terus memburukkan Rasulullah, mereka yang mengharapkan kekalahan orang Islam melawan Rom, mereka yang berkata, bila Nabi pulang ke Madinah, kami akan halau Nabi. Kerana beranggapan Rasulullah akan kalah melawan Rom. Bahkan mereka berharap Rom akan menang melawan Islam. Maka kejahatan-kejahatan mereka ini terselah dalam satu peristiwa agung, peristiwa Tabuk. Maka Allah menyebut antara episod kejahatan mereka dalam proses Nabi SAW pergi perang Tabuk. Iaitu mereka membina satu masjid yang dinamakan Masjid Dhirar. Ada 12 orang ketua munafikin yang bersepakat untuk mengadakan satu masjid. Dan masjid ini benar-benar berdekatan dengan Masjid Quba. Masjid Quba yang tuan-tuan pergi lebih kurang jaraknya 3.5 km daripada Masjid Nabawi. Ya, kalau kita ikut jalan 5 km lah lebih kurang. Kalau tuan-tuan jalan kaki mungkin singkat sikit sebab jalan pusing jauh. Dan kalau kita tengok Waze lebih kurang 5 km lebih. Dan Nabi SAW mendatangi Masjid Quba berkenderaan dan jalan kaki.
Lalu mereka membina satu masjid yang dikenali sebagai Masjid Dirar. Apa maksud Dirar? Dirar iaitu untuk mendatangkan mudarat. Untuk mendatangkan mudarat kepada umat Islam, kepada Islam itu sendiri. Masjid itu bukan dirar, tapi tujuan pembinaan masjid untuk dirar, untuk buat kerosakan, untuk buat kejahatan. Sebab masjid apa mulia, tapi tujuan pembinaan, ia berkaitan dengan tujuan pembinaan. Tujuan masjid ini ialah dirar yang dibina oleh 12 orang munafikin. Mereka membina masjid tersebut dengan tujuan-tujuan yang jahat. Dan mereka juga membinanya dengan perintah seorang Kristian. Kristian yang bernama Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini ialah daripada suku Khazraj. Beliau ialah daripada suku Khazraj. Diriwayatkan, para mufassirun menyatakan, Bani Amri bin Auf, itu mereka di kalangan orang Aus, membina Masjid Quba. Dan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka dan Rasulullah bersembahyang bersama dengan mereka. Lalu saudara-saudara mereka daripada kabilah Banu Ghunmin bin Auf, di kabilah-kabilah Arab, Banu Ghunmin, daripada suku Khazraj, dengki dengan apa yang dilakukan oleh Bani Amri bin Auf yang membina Masjid Quba. Sebagaimana peristiwa yang masyhur. Maka mereka juga berkata, kami juga akan membina masjid. Lalu kami akan minta Nabi Muhammad datang solat bersama kami. Sebagaimana Masjid Quba disolat, Rasulullah solat bersama-sama dengan orang Islam yang lain. Dan selepas itu, biar ia menjadi tempat kepada Abu Amir Ar-Rahib bila datang daripada Syam untuk dia menjadi pemimpin kita. Abu Amir ini tuan-tuan sekalian, dia ialah seorang lelaki daripada Khazraj yang menganut Kristian. Dan dia mendapat kedudukan yang mulia di sisi ahli kitab. Dan ketika mana Rasulullah berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah dan ramai orang memeluk Islam, sehingga Islam menjadi agama utama di Madinah, maka Abu Amir ni rasa dengki. Dia rasa dia tak selamat duduk Madinah. Dia ni orang Arab yang Kristian. Maka dia meninggalkan kota Mekah. Dia meninggalkan kota Madinah menuju ke Mekah dan bergabung dengan musyrikin Mekah. Dan sama-sama memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia berkata, mana-mana perang yang diikuti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan berperang untuk lawan dia. Abu Amir Ar-Rahib ni dia ayah kepada Hanzalah radhiyallahu taala anhu. Hanzalah ialah sahabat yang dimandikan oleh malaikat dalam peristiwa peperangan Uhud. Ayah dia kafir, anaknya Muslim. Ayahnya Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir si pendeta. Tetapi anaknya beriman. Bukan dipuji oleh Nabi SAW. Bukan antara sahabat yang mempunyai kemuliaan dimandikan oleh malaikat. Itu Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Abu Amir ini dia amat memusuhi Rasulullah. Berbeza dengan anaknya. Bahkan dia berkata, la ajidu qauman yuqatilunaka illa qataltuka ma'ahum. Dia berkata di hadapan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Mana-mana orang yang memerangimu, aku akan bersama dengan mereka untuk memerangimu. Tak kira perang tu. Maka Abu Amir terlibat dengan semua peperangan melawan Nabi SAW, termasuk peperangan Hunain. Tapi bila kalah, dia lari ke Rom dan meminta bantuan daripada Maharaja Hercules, Maharaja Rom, untuk mengumpulkan kekuatan melawan Nabi SAW. Maka bagaimana cara dia nak lawan Rasulullah? Maka dia arahkan sebahagian kawan-kawan dia di kalangan suku Khazraj yang munafik untuk membina satu masjid. Supaya dia dapat menyelinap masuk dengan selamat di Madinah. Sebab bila masuk masjid, dijangka orang tak jangka apa-apa. Tetapi dalam masjid tadi, dia melakukan perancangan-perancangan untuk memusuhi Islam. Sebab itu Allah menyebut, fungsi masjid ini 4. Masjid yang dikenali juga dengan Masjid Dirar. Fungsi yang pertama ialah diraran, mendatangkan mudarat kepada orang Islam. Mendatangkan mudarat kepada orang Islam. Yang kedua, kufran, mengukuhkan kekufuran mereka. Artinya, bila mereka lihat Madinah ni semua orang Islam, mereka masih berselindung di sebalik munafik. Jadi orang munafik, dia tak akan tegak atau dia tak akan bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah. Tapi dia perlu menyorok identiti munafiknya.
Dia nak urut kat mana? Sorok dalam masjid. Dia tak mungkin dapat menyorok dari kemunafikannya dalam Masjid Nabawi. Sebab orang Islam tengok. Maka dia bina masjid sendiri. Dengan cara ini dia boleh mengukuhkan kekufurannya. Dia nak semayang ke dia tak nak semayang, mana orang tahu. Tujuannya ialah kufran, mengukuhkan kekufuran dan kenifakan mereka. Wa tafriqan bainal mu'minin, memecah belahkan umat Islam. Wa irsadan, dan sebagai pusat pengumpulan maklumat dan pusat pengumpulan kekuatan untuk menentang Allah dan Rasulnya. Sebab Abu Amir dia akan pergi ke Madinah, dia akan singgah di Masjid Al-Dirar. Dan mereka merancang macam mana nak menyerang Rasulullah, nak membunuh Rasulullah, nak menjatuhkan Islam di kota Madinah. Perancangan-perancangan mereka yang teliti dengan sumpah palsu mereka. Mereka berkata, wala yahlifun, dan mereka akan bersumpah, in aradna illal husna, kami bina masjid ini untuk kebaikan. Wallahu yashhad, Allah menyaksikan. Innahum lakadzibun, mereka berbohong. Maka bila Allah mendedahkan pembohongannya, maka Nabi SAW pada permulaannya, bila datang golongan munafiki ini bertemu dengan Nabi SAW, Nabi sibuk menyiapkan bala tentera untuk pergi perang Tabuk. Golongan ni tak perang dan beri alasan macam-macam. Maka sebagai pengisian mereka buat masjid. Nabi tak ada, kita buat masjid. Masjid ni Masjid Al-Dirar, sebelah Masjid Quba. Yang setengah mengatakan bahawa tapak Dirar itu telah dibina tandas. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba, pasang tandas itu ialah tapak Masjid Dirar. Betul-betul berdekatan. Maka mereka mengambil kesempatan, Rasulullah pergi perang Tabuk. Perang ni lama. Dengan cara itu mereka dapat buat masjid ni. Kemudian mereka merancang apa yang mereka rancangkan. Menjadi tempat pertemuan mereka dengan Abu Amir Ar-Rahib. Bagi merancang bagaimana nak jatuhkan Nabi SAW. Maka mereka datang jumpa Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, qad banayna masjidan lidhil hajati wal illati wal laylatil matira wa nahibbu an tusalli lana fi wa tad'u bil barakah. Ya Rasulullah, kami ni dah siap bina masjid. Tujuan masjid ini untuk orang yang sibuk-sibuk lah. Sebab nak pergi depan tu macam jauh. Sebab orang kalau sibuk ni tuan-tuan, depan sikit pun tak boleh, sibuk. Maka untuk orang sakit. Dan walailatul matira, kadang-kadang hujan lebat. Jadi bila masjid tu dekat sikit dengan kabilah kami ni, maka kami boleh ke masjid. Dan kami nak sangat supaya Tuan, ini Rasulullah, bersembahyang bersama kami. Wa tad'u bil barakah, dan doakan keberkatan. Di asalnya benda tu memang baiklah. Contoh kita buat rumah, kita minta orang datang, buatlah doa selamat, minta orang datang, buatlah solat sunat, kena doakan keberkatan. Maka ini memang disunatkan. Bahkan Nabi sangat suka para sahabat sentiasa panggil Rasul ke rumah dia dan minta Nabi sembahyang di rumah mereka. Dan mereka jadikan tempat yang Nabi solat tadi sebagai musalla rumah mereka. Dan mereka meminta Rasulullah mendoakan keberkatan. Ya, kalau rumah macam tu, lalu mereka juga berharap masjid ini kononnya dirasmi oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, inni ala safarin wa hali syughlin falau qadimna la atainakum wa sallaina lakum fih. Aku sibuk ni sebab aku sedang bersiap sedia untuk musafir, untuk menyediakan kelengkapan perang. Falau qadimna la atainakum. Nanti kalau kamu datang sekali lagi, la atainakum, kami akan ziarah masjid tu. Wa sallaina lakum fih, kami akan sembahyang bersama kamu. Dan bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai peperangan Tabuk dan Nabi menghala pulang, falamman sarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam min Tabuk atauhu, bila Rasulullah SAW pulang daripada perang Tabuk, maka Nabi pun mendatangi masjid tersebut. Dan qad farahu minhu, mereka pun siap membina masjid ini. Mereka pun dah solat hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad, 3 hari dah. Fada'a biqamisihi, maka Rasulullah pun tahu masjid ini sudah beroperasi 3 hari. Iaitu Jumaat, Sabtu, Ahad. Maka Rasulullah meminta pakaian baru. Tadi pakai pakaian perang, tanggalkan. Untuk Nabi SAW sembahyang di masjid sebagaimana Nabi janji. Tiba-tiba turun ayat Al-Quran, ayat kita baca. Yang disebut Masjid Dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah min qabl. Turun ayat ini. Bila turun ayat ini, Nabi SAW memanggil 4 orang sahabat. Ini sahabat-sahabat gedebel, gagah. Mereka ialah Malik bin Dukhshum, Ma'an bin Adi, Amir bin Sakan dan Wahsy. Wahsy yang pernah membunuh Hamzah.
dalam peperangan Uhud, kemudian memeluk Islam. Dan bersama dengan Rasulullah dengan peperangan-peperangan selepas itu. Nabi panggil keempat-empat pahlawan ini lalu berkata dan bersabda, "Intaliqu ila hadzal masjidil zalimi ahluhu fahdimuhu wa ahriquhu." Pergi kamu semua ke masjid itu yang dibina oleh orang jahat, dan kamu runtuhkan masjid tadi dan kamu bakar masjid. Maka keempat-empat sahabat ini pun pergi ke Masjid Dirar. Ini orang garang, orang bengkeng. Ini pahlawan. Lalu mereka merobohkan struktur binaan Masjid Dirar, kemudian mereka bakar. Maka golongan munafikin tengok terdiam. Tak berani buat apa. Tak berani nak bertindak balas. Kenapa? Kerana ini arahan Nabi SAW. Dan yang datang ni pula bukan calon-calon orang. Akhirnya dia gagal. Jadi orang-orang munafikin gagal menjadikan masjid yang atas saranan Abu Amir Ar-Rahib, seorang Kristian Khazraj yang dengkikan kepada Nabi SAW dan mengambil kesempatan daripada golongan munafikin yang ada di situ untuk membina satu masjid. Jadi tuan-tuan, dari sudut sejarah, orang kafir bina masjid ni dah ada. Tapi lihat tujuan dia. Tujuan dia. Sebab itu kalau mereka, orang kafir bina masjid, macam mana kita nak gambarkan orang kafir bina masjid? Contohnya kerajaan kafir. Kerajaan komunis dan sebagainya buat masjid juga. Tapi mereka menjadikan masjid ini untuk menghadkan aktiviti orang Islam. Orang Islam tak boleh buat mereka dengan pemantauan mereka sebab masjid ini mereka bina. Mereka akan lantik orang-orang mereka lalu menghadkan beberapa perkara yang penting dalam agama. Maka Allah Ta'ala ajar kita supaya tidak memakmurkan masjid seumpama ini. Kerana itu Allah Ta'ala menyebut, la takum fihi abada. Jangan kamu sekali-kali menghidupkan masjid ini. Jangan sesekali kamu sembahyang di masjid ini. Jangan sesekali kamu datang ke masjid ini. Jangan. Yang kita katakan Rasulullah perintahkan sahabat bakar, dan pada zaman Nabi, masjid itu dijadikan tempat buang sampah dan tempat buang bangkai. Di zaman moden hari ini dibersihkan untuk bina tandas. Tandas bagi kegunaan Masjid Quba. Ini setengah para mu'arrikhin ahli sejarah. Zaman Rasulullah, bila masjid itu dirobohkan, dijadikan tempat buang sampah supaya tak dibina balik. Kalau diroboh gitu je, maka mungkin dia buat balik. Maka jadi tempat buang bangkai, tempat buang sampah. Sehingga mereka nampak tanah ni dah tak ada value nak buat. Binaan apa pun binaan. Sebab dah jadi Nabi dah isyarat tempat pembuangan sampah. Maka Allah Ta'ala menyatakan, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina atas takwa. Itu masjid yang pertama yang dibina dalam sejarah Islam. Di mana Nabi SAW pernah duduk di masjid ini. Ini bila Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi singgah di Quba. Dan Nabi singgah di Quba bermula dari hari Isnin sampai hari Khamis. Sebelum masuk ke Madinah. Dan dalam proses Nabi berada di Quba, maka Nabi membina bersama dengan kabilah yang kita sebutkan tadi. Itu kabilah Bani Auf. Bersama Rasulullah membina Masjid Quba. Dan Nabi solat di Masjid Quba bermula daripada hari Isnin sampai hari Jumaat. Hari Jumaat pagi. Kemudian Nabi bertolak dan sembahyang di pertengahan jalanan yang hari ini dikenali sebagai Masjid Jumaat. Iaitu masjid yang berada di kabilah Bani Salim. Kemudian selepas solat Jumaat, barulah Rasulullah masuk ke Madinah. Disambut oleh ahli Madinah. Kemudian Nabi membina Masjid Nabawi. Masjid pertama yang Rasulullah bina Masjid Quba. Dengan bantuan kabilah Aus. Kabilah Aus yang kita dah sebut tadi, mereka membinanya. Asas pembinaan ini ialah ketakwaan pada Allah. Dan sepakat ulama ia masjid yang pertama yang dibina dalam sejarah Islam. Karena itu Allah Ta'ala menyebut, min awwali yaumin. Pada awal hari kamu berhijrah. Atau pada awal hari di mana dibinanya masjid pada zaman Nabi SAW. Yang saya katakan sepakat para ulama, masjid inilah Masjid Quba yang mempunyai kelebihan. Kalau sembahyang di Masjid Quba sama seperti melakukan umrah. Kalau orang tu sembahyang Masjid Quba, Nabi SAW, salatun fi Masjid Quba umratin. Solat di Masjid Quba pahalanya macam umrah. Macam kita buat umrah. Artinya kalau kita biasa umrah ni kita buat kat Mekah. Tapi kat Madinah boleh tak buat umrah? Boleh. Macam mana? Solat di Masjid Quba. Dapat pahala umrah. Bukan disunatkan. Dan Nabi SAW sentiasa mendatangi Masjid Quba pada hari Sabtu. Secara khusus ni. Hari Sabtu. Dan pada hari Khamis, Nabi suka pergi ke Uhud.
menziarahi syuhada Uhud. Ini secara hari. Tapi kita tuan-tuan bila pergi Madinah, kita pun tak tahu sampai hari apa, balik hari apa. Mungkin tak, kita katakan tak berlaku pada hari Sabtu. Jadi mana-mana hari pun boleh lah. Kerana kelebihan Masjid Quba ini disebut oleh Rasulullah SAW secara umum. Salatun fi Masjid Quba ka umratin, solat di Masjid Quba sama seperti pahala umrah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut kemuliaan masjid ini kerana ini masjid pertama dibina. Kemudian ia dibina oleh orang yang paling Allah sayang. Fihi rijalun. Dalam masjid ini ada lelaki-lelaki yang orang beriman. Yuhibbuna an yatatahharu, yang suka menyucikan diri. Wallahu yuhibbul muttahhirin, dan Allah suka orang-orang yang menyucikan dirinya. Apakah maksud menyucikan diri di sini? Artinya ahli Quba ini diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menturun ayat ini. Nabi berjalan bersama sahabat Muhajirin menuju ke Masjid Quba bila turun ayat ini. Dan Nabi berdiri di hadapan pintu Masjid Quba. Ketika itu orang-orang Ansar sedang duduk dalam Masjid Quba. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amu'minuna antum?" Apakah kamu semua beriman? Nabi bersama Muhajirin, orang Ansar duduk dalam Masjid Quba. Rasulullah bersama dengan Muhajirin, Nabi tanya, "Amu'minuna antum?" Apakah kamu orang beriman? Fasakatu. Mereka diam. Nak jawab macam mana? Memang beriman pun. Nabi tanya, "Apakah kamu beriman?" Kata Rasul. Fa'adaha. Nabi ulang lagi. "Amu'minuna antum?" Apakah kamu beriman? Maka Umar tolong jawab, "Ya Rasulullah, mereka memang orang beriman. Wa ana ma'hum." Dan aku bersama mereka. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atardha bil qada?" Wahai orang Ansar, apakah kamu redha dengan segala ketentuan Allah? Qalu na'am. Mereka berkata ya. Dan Nabi tanya lagi, "Atasbiruna 'alal bala?" Apakah kamu bersabar dengan ujian Allah? Mereka menjawab, "Na'am, ya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Atashkuruna fil rakha?" Apakah bila kamu senang kamu akan bersyukur pada Allah? Mereka berkata, "Na'am, ya." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Antum mu'minun wa rabbil Ka'bah." Demi Allah, kamu benar-benar orang beriman. Nabi tanya, kamu beriman tidak? Bukan maksudnya secara nama. Sebagaimana orang munafik cuba meletak diri mereka beriman secara nama. Tetapi orang beriman ini ialah dengan nama dan sifat. Kita tuan-tuan boleh sebut orang beriman. Bukan nama je beriman. Nama dan sifat. Sebab itu Nabi tanya sifat-sifat. Beriman pada qada. Apakah bersabar dengan bala? Apakah bersyukur dengan nikmat? Kalau benda tu ada pada kita, maka benar-benar kita beriman kepada Allah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun duduk. Baru Nabi duduk. Kemudian Nabi bersabda, "Ya ma'syar ansar, inna Allah azza wa jalla qad athna alaikum. Faman alladhi tasna'una 'inda al-wudu' wa 'inda al-gha'iti?" Wahai sekalian orang Ansar, wahai yang duduk Masjid Quba ni, Allah memuji kamu. Apa yang kamu lakukan sehingga Allah puji kamu ni? Kamu buat apa? Kata Nabi SAW. Ketika mana kamu berwudu dan ketika mana kamu buang berqada hajat, buang air besar. Al-gha'id yang buang air besar. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, natbi'u al-gha'ita al-ahjar al-thalatha, thumma natbi'u al-ahjar al-ma'." Ya Rasulullah, kami ni kalau basuh berak, kami mulakan dengan 3 biji batu. Kemudian kami ikuti dengan air. Maka kerana itu Allah Ta'ala memuji dia. Yang ni orang-orang Quba, orang-orang Ansar. Mereka begitu menjaga atau begitu, kita katakan, membersihkan diri mereka. Memang kebanyakan kebiasaan wuduk pada pasir ini, cukup mereka menggunakan kaedah istinja. Guna batu cukup. Dan memang dalam Islam, guna batu dah cukup. Tetapi orang-orang Ansar, orang-orang Quba, walaupun kebiasaan orang lain guna batu cukup. Sebagai satu kaedah istinja yang memang dibenarkan dalam Islam. Dan bab qada hajat. Tetapi mereka ni nak lebih pada tu. Lepas mereka guna batu, mereka pun menggunakan air. Sebab apa tuan-tuan? Bila guna batu, kita meminimumkan penggunaan air. Bila kita guna air, maka ia menjadikan ia lebih suci. Maka turun ayat. Kerana orang-orang Quba suka menyucikan diri mereka dengan cara tersebut. Bahkan di samping orang Quba ini satu kelompok golongan yang suka bertaubat kepada Allah. Sebab itu Allah menyatakan Allah suka kepada orang-orang yang menyucikan diri. Yang ni yang zahir dan juga yang batin. Dan sepakat para ulama yang menyatakan cara paling sempurna qada hajat menggunakan batu dan air.
Baik, cara yang pertama yang paling baik air. Cara yang pertama yang paling baik ialah menggunakan batu dan air. Yang kedua menggunakan air saja. Yang ketiga menggunakan batu saja. Itu kaedah dia. Cara pertama menyucikan ghaib, menyucikan kita katakan kita buang air besar ataupun buang air kecil. Cara pertama yang paling sempurna gunakan batu dan gunakan air. Dan ia lebih bersih. Kalau kita tak ada batu, kita guna tisu, kemudian guna air. Cara yang kedua ialah guna air saja. Dan cara yang ketiga menggunakan batu saja ataupun apa sahaja perkara benda-benda yang kesat. Maka Allah Ta'ala memuji golongan-golongan Ansar, khususnya orang-orang Quba, sehingga Allah berfirman, afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallah wa ridwan, tidakkah orang yang membina masjid atas asas takwa kerana Allah dan mencari redha Allah lebih baik daripada orang yang membina binaannya, yakni masjidnya, ala syafa jurfin har, iaitu dengan kemurkaan Allah Ta'ala, kesemua mereka akan dicampakkan dalam neraka jahanam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk pada kaum yang zalim. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim. Sesungguhnya binaan yang mereka bina itu hanyalah menambahkan keraguan mereka, bukan menambahkan keimanan mereka. Kita tuan-tuan bila bina masjid, bila buat masjid, dan bila orang tu masuk masjid, bagi apa? Mengukuhkan keyakinan. Orang munafik mereka buat masjid bagi menambahkan keraguan mereka. Menambahkan syak wasangka mereka kepada Islam. Dan ini penyakit hati mereka. Sehinggalah mereka mati, kata Allah. Ila an taqatta'a qulubuhum, sehingga mereka mati. Kalau bahasa kita kasar sikit, sehinggalah mereka mampus. Barulah mereka, ataupun maksud taqatta'a di sini, sehingga bercerai-berai anggota badan mereka. Dan hati mereka ini putus berkeping-keping. Baru habis cerita ragu mereka. Artinya mereka terus ada keraguan-keraguan tentang Islam. Ada kebencian-kebencian. Dan binaan masjid tadi bukan dibina untuk mengukuhkan iman mereka, tapi menambahkan keraguan mereka. Dan mereka terus berperangai macam tu, kata Allah Ta'ala, sehingga hati mereka pecah berkeping-keping. Yani sehingga mereka mati. Sehingga mereka hancur binasa. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.